استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan atas jemputan kuliah Maghrib online kepada saya. Saya pernah ke surau tuan-tuan dan perempuan pada, saya tengok poster dalam saya punya handphone ni, pada 1 Januari 2020. Masya-Allah, setahun lebih lah kan. Setahun lebih dah ya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bersama pada malam ini. Dan saya diberikan tajuk tidaklah khusus sangat, cuma saudara Zul minta saya bicarakan tentang hijrah. Ala kulli hal, alhamdulillah pada hari ini kita masuk ya, dah masuk 2 Muharram 2 Muharram tahun 1443 Hijriah. Dan kita ingat bahawa antara fadilat bulan Muharram ini ialah pada 9 dan 10 Muharram 9 dan 10 Muharram kita disunatkan berpuasa, iaitu dinamakan hari Tasu'a 9 Muharram dan hari Ashura iaitu sepada 10 Muharram. Jadi sebaik-baiknya kita berpuasa nanti, mudah-mudahan sama-sama kita berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan juga Ashura, itu yang paling afdal. Ala kulli hal, pada malam ini kita nak berbicara tentang hijrah. Dan sebenarnya perlu kita faham bahawa hijrah ini merupakan salah satu daripada sunnatullah. Maksudnya ketetapan Allah kepada kita sebagai manusia, yang Allah jadikan kita ni manusia ni manusia sifat dia sentiasa bergerak, sentiasa berkembang, sentiasa berubah. Sebab itu apabila manusia terhalang untuk bergerak, macam kita sekarang ni dalam lockdown, manusia memberontak. Manusia akan memberontak ataupun akan
orang kata ialah bukanlah memberontak. Dalam pemberontakan tu bukan maknanya manusia akan cemas, manusia akan berusaha untuk melepaskan dirinya. Dan sebab itu antara hukuman yang berkesan untuk menundukkan manusia ialah dengan kaedah penjara, kan? Yang ini ada kaedah dipenjarakan. Kerana bila dipenjarakan manusia itu, ya, dikurung, di lock up, duduk dalam satu tempat yang dia tak boleh berkembang dan bergerak, maka dia akan tension, dia akan menyesal di atas apa yang dilakukan, yang menyebabkan dia menerima hukuman penjara itu. Maka sebab itu kita ni sebenarnya hari-hari kita berhijrah. Kalau kita nak faham maksud hijrah dari sudut bahasa, kerana maksud hijrah itu ialah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, daripada suatu situasi kepada situasi yang lain. Jadi maknanya kalau kita kata manusia atau insan, makhluk itu adalah makhluk yang bergerak, yang berubah, yang tak boleh duduk diam, maka sebenarnya kita sentiasa berhijrah, ya, dalam satu hari, dalam tiap-tiap hari kita akan sentiasa berhijrah. Tadi kita mungkin pakai baju T, kan, pakai seluar sukan, tadi bersukan mungkin petang tadi. Hari ni kita dah berhijrah dah, kita dah mandi, pakai bersih-bersih, pakai jubah, pakai baju Melayu, kita solat dengan keluarga kita di rumah, contoh kata. Atau yang dapat berkesempatan semayang di surau 3 orang aja, kan, ni nak boleh tambah lagi sikit. Di mananya kita ni sentiasa berhijrah kalau kita faham hijrah itu dalam erti kata dari sudut bahasanya, ya. Namun kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, bila kita cari perkataan yang berkaitan dengan hijrah ini, ya, daripada hajara yuhajiru dalam bahasa Arab, maka kita akan jumpa 11 ayat, ya, 11 ayat yang menceritakan tentang hijrah. Tak semestinya hijrah dalam erti kata hijrah Mekah ke Madinah, tetapi secara umum, ya. Walaupun umum, tetapi ada ciri-ciri khusus dia. Walaupun umum, maknanya tidak semestinya hanya dalam konteks hijrah yang kita kata hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah itu semata-mata, tapi hijrah, ya, yang dikehendaki Allah. Hijrah yang dikehendaki Allah. Bila Allah mahu kita berhijrah, apa matlamat ataupun sebab ataupun alasan terhadap tiap-tiap hijrah yang kita perlu lakukan itu, maka ini yang dibicarakan di dalam 11 tempat, 11 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tak sempat nak cerita 11-11 ni, kita tengoklah mana-mana yang sempat dalam keterbatasan masa ini. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Siapa sempat catatlah, tak sempat tak apa. Al-Baqarah ayat 218. Yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 195. Ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 89. Kemudian dalam surah An-Nisa juga ayat 97. Ayat 97. Kemudian dalam suratul Anfal ada 3 tempat. Ya. Dalam satu ayat, ya, iaitu dalam surah Al-Anfal ayat 72. Al-Anfal juga ayat 74, ada lagi sekali. Al-Anfal juga ayat 75 pun ada. Tu dah ke berapa dah tu, ya. Kemudian ayat 20 suratul Taubah, ayat 41 suratun Nahl, An-Nahl surah lebah. Kemudian yang ke-10 ayat, ya, 110 surah An-Nahl juga. Maknanya ada 2 tempat dalam surah An-Nahl, 41 dan 110.
dan akhirnya dalam surah Al-Hajj ayat 58. Ya, so ada 11 ayat ada 11 ayat, ya, tetapi ada 13 tempat. 11 ayat ada 13 tempat. Itu dia. Itu perkataan yang berkaitan dengan hijrah di dalam Al-Quran. Maka antara perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan jemaah surah An-Nur, ya, dan juga siapa yang mengikuti live pada malam ini, pertama sekali ialah bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hijrah ini dalam banyak ayat di dalam ayat Quran, Allah Taala menyebut tentang iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Innal ladzina amanu wa hajaru. Wal ladzina amanu wa hajaru. Wal ladzina amanu min ba'du wa hajaru. Alladzina amanu wa hajaru. Semuanya, semua hampir kebanyakannya didahulukan dengan iman. Maka apakah sebenarnya, ya, hikmah di sebalik Allah mendahulukan atau menyebut keimanan dulu baru Allah menyebut tentang hijrah? Ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, asas dalam hijrah itu ialah iman. Asas dalam hijrah itu ialah iman. Bermaksud seseorang itu tidak akan mampu berhijrah seperti mana hijrah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, melainkan, ya, dia mempunyai asas keimanan yang kukuh. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita bicarakan dalam konteks hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, yang kita tahu jaraknya bukan dekat, ya, bukan dekat. Kalau kita naik bas lebih kurang daripada KL ke Pulau Pinang lebih kurang, ya, ke Kedah. Kalau naik bas lah kan 4 jam, ya. Kalau berjalan kaki, kalau naik kenderaan unta, kuda dan sebagainya, maknanya lama lah. Dan itu, ya, maksudnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesukaran. Jadi yang menyebabkan orang yang beriman itu sanggup untuk berhijrah ialah kerana keimanan mereka. Mereka berhijrah membawa iman. Ya. Berhijrah kerana iman, berhijrah membawa iman, berhijrah demi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hijrah ini asasnya ialah keimanan. Ya, asasnya ialah keimanan. Sebab itu kerana imanlah para sahabat sanggup meninggalkan kota Mekah. Bukan setakat meninggalkan kota Mekah, babai Mekah, bukan. Meninggalkan harta mereka, perniagaan mereka, ada yang tak bawa keluarga. Pergi dulu, tinggalkan keluarga. Ini bukan benda senang, pergi selai sepinggang, pergi ke Madinah. Pindah selai sepinggang. Kita katakan berpindah sehelai sepinggang. Yang pertama, tak tahu lagi boleh sampai ke tak boleh sampai. Yang kedua, tak tahu lagi apa yang akan berlaku di sana. Entah orang sana sudi ke tidak terima kita orang asing. Datang tak bawa apa-apa. Nampak tuan-tuan? Jadi asas kepada hijrah itu ialah keimanan. Dan kalau kita nak faham dari sudut konteks perubahan, hijrah itu dalam bentuk perubahan. Yang tadi itu perpindahan. Kalau kita nak kiaskan hijrah dalam bentuk perubahan, kita sebagai orang beriman nak berubah demi keimanan, apa yang perlu kita buat? Ya. Apa yang perlu kita buat untuk berhijrah demi menjaga, memelihara keimanan kita? Seperti mana para sahabat sanggup meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka
kerana nak menyelamatkan iman mereka. Jadi benda-benda macam ni kita boleh kaitkan, kok mana pun kita boleh kaitkan. Maka dalam konteks kita orang beriman, kita nak berhijrah. Untuk apa kita perlu berhijrah? Mengapa kita perlu berhijrah? Nabi SAW pernah bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara amma nahallahu an. Nabi pernah bersabda, orang Islam yang sebenar itu ialah orang Islam yang tidak menjejaskan orang Islam yang lain dengan lidahnya dan juga tangannya. Maksudnya dengan perkataannya, percakapannya dan juga dengan perbuatannya. Maknanya orang Islam yang sebenar ni, dia tak suka nak kacau orang. Dia tak suka nak usik orang, dia tak suka nak mengutuk orang, dia tak suka nak buat tindakan yang menjejaskan orang. Ini orang Islam yang sebenar. Hari ini kita lihat perkara ini semakin sukar ataupun semakin tidak berlaku atau semakin teruklah bila orang Islam ni suka jaga pakaian orang. Benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Suka mengutuk orang, mengecam orang. Ni dalam media sosial ni. Saya cakap terang tuan-tuan, kalau tak adalah kebaikan pada Facebook ni yang kita boleh gunakan untuk dakwah, untuk kuliah apa semua ni, dah lama saya tutup dah Facebook ni. Sebab hari ni kita tengok media sosial ni, Facebook, Instagram dan sebagainya ni telah meruntuhkan akhlak ramai dalam kalangan kita. Meruntuhkan akhlak. Dan kita bimbang, kalau akhlak itu semakin diruntuhkan, makin lama menyebabkan kita sudah tidak sensitif dengan dosa lidah, dosa bercakap bohong, dosa menyebarkan fitnah. Dia boleh meruntuhkan iman kita. Ini yang bahaya. Saya cakap terang, kalau tak ada faedah Facebook ni, dah lama dah saya buang dah. Tapi kerana ada kegunaan untuk kebaikan, untuk kita menyebarkan dakwah, untuk saya berceramah kepada jemaah Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, bagi alamat lengkap kan. Lama saya tutup dah Facebook. Jadi maka Nabi SAW kata lagi, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nampak? Nabi kata, dan orang yang berhijrah itu, wal muhajir, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian? Dalam hidup kita ni, saya nak kata kita perlu berhijrah ni. Sebab tadi soalan saya ialah mengapa kita perlu berhijrah dalam konteks kehidupan kita sebagai orang beriman. Para sahabat telah membuktikan, mereka telah sanggup berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kan? Mereka dah buktikan. Kita belum ada bukti. Jadi kita nak bukti macam mana dalam konteks yang Nabi SAW kata ni? Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka kita dalam konteks hari ni, kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, adakah masih ada di sana sini larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan? Ada tak dosa-dosa yang masih lagi kita buat? Larangan-larangan Allah yang masih lagi kita lakukan? Jadi ini bergantung pada diri kita. Kita sendiri yang boleh jawab soalan tu. Saya tak tahu. Kita semua kena tengok, ada tak sampai hari ni, malam ini 2 Muharram ni, masih ada maksiat yang kita masih lagi lakukan, yang kita tahu benda tu salah, dosa, tapi kita buat juga. Ini kena tengok tuan-tuan, kena muhasabah ni, kena tengok. Sebab Nabi kata kalau tak kita tak berhijrah. Kerana orang berhijrah ialah orang yang meninggalkan orang yang
meninggalkan larangan Allah yang masih dilakukan. Nampak tak? Maknanya apa? Orang yang beriman dan berhijrah. Dalam konteks hadis tadi ialah orang yang semakin meninggalkan larangan Allah. Maksudnya, bila kata hijrah, meninggalkan larangan Allah, pergi kepada apa? Sebab kata kita meninggalkan sesuatu untuk pergi kepada sesuatu. Itu menghijrah kan? Tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Maka tinggalkan maksiat, pergi kepada mana? Kepada taat. Tinggalkan maksiat, berhijrah daripada maksiat kepada taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, soalan yang seterusnya, ya, banyak mana suruhan-suruhan Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah yang kita buat? Nampak? Jadi itu maksud berhijrah dalam konteks hari ini. Sebab Nabi SAW kata, lal hijratu ba'dal fath. Tidak akan ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya sahabat-sahabat Nabi dah tak akan pergi berhijrah dah lepas pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Dah tak ada dah. Yang ada apa? Jihad, perang. Waniyah dan keazaman. Itu saja yang ada. Sebab itu, selepas, ya, saya kata tadi, Allah sebutkan iman. Innal ladzina amanu. Keimanan. Sebagai asas, pendorong, pemangkin kepada kesanggupan kita untuk berhijrah. Kesanggupan untuk meninggalkan maksiat tadi, meninggalkan larangan Allah, pergi kepada taat kepada perintah Allah. Allah kata apa? Wajahadu. Perlunya, ya, perlunya bermujahadah. Kan? Kalau kita nak berpindah pun, tapi tak tahu apa keperluan untuk berpindah pun, tak boleh juga, tuan. Sebab itu dalam hijrah Nabi SAW ni kita tengok, dia suatu agenda yang penuh strategik. Suatu agenda yang penuh dengan strategi. Nabi tak ajak sahabat, jom para sahabat kita kumpul kat rumah saya, kita bawa barang-barang masing-masing, kita pindah ramai-ramai sama-sama. Tak ada. Nabi tak hijrah dulu, Nabi suruh sahabat dulu berhijrah. Nabi suruh Mus'ab bin Umair berhijrah dulu, sebab Mus'ab bin Umair kena ngajar Quran dekat orang Madinah. Mus'ab bin Umair, dia dulu pergi berhijrah. Nabi tak hijrah dulu. Sahabat-sahabat lain berhijrah dulu. Ya. Jadi bila tak ramai, maksudnya Nabi secara senyap-senyap menyuruh sahabat pergi berhijrah secara sembunyi-sembunyi, supaya tak disedari oleh orang Mekah. Nampak strategi? Kalau Nabi suruh semua pergi keluar serentak, alamatnya jadilah macam siapa? Macam Nabi Musa dengan Bani Israel yang lari daripada Mesir. Pergi ramai-ramai kan? Ya. Akhirnya dikejar oleh tentera Firaun. Nabi tak buat macam tu. Strategi Nabi pergi sikit-sikit dulu, sembunyi-sembunyi. Yang tak sembunyi seorang aja. Siapa? Sayyidina Umar. Kan, Sayyidina Umar yang tak sembunyi. Sebab apa? Itu ciri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku nak pindah ke Madinah hari ni, besok. Siapa berani halang aku, kita jumpa dekat lembah tu. Rasa-rasa nak isteri dia jadi janda, rasa-rasa nak anak dia jadi yatim, kita boleh jumpa. Sila halang aku untuk aku pindah ke Madinah. Siapa sanggup? Siapa berani nak berlawan dengan Umar? Nampak? Itu Umar. Itu orang kata special case kan? Tak semua orang seperti Umar. Dan dalam hijrah juga kita belajar bagaimana watak-watak ini berbeza. Perwatakan dalam dakwah itu perlu berbeza. Tak semua orang kena berwatak seperti Umar. Kalau kita fikir, ya,
kita fikir sepatutnya Nabi SAW ajak siapa pergi berhijrah? Kalau kita lah, ajak Abu Bakar ke Umar? Kalau kita fikir, mestilah Umar. Maknanya bila ajak Umar, mestilah Nabi akan lebih selamat. Tapi Nabi tidak ajak Umar sebagai teman dalam perjalanannya, tetapi mengajak siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu, ya, Nabi memanglah Nabi bertindak dengan wahyu, tuan, bukan dengan nafsu, dengan wahyu. Ya. Sayyidina Umar dah terlepas dah sampai Madinah dah. Kan? Tapi yang diajak Nabi untuk berhijrah bersama-sama baginda ialah Sayyidina Abu Bakar. Kan? Dan kita tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar punya strategi. Sebelum, semasa dan selepas. Terutama sebelum. Kan? Tak terus pergi ke Madinah, pergi berselindung di Gua Thur. 3 hari 3 malam. Tengok keadaan Ricky, anaknya pergi jadi orang kata apa? Jadi orang kata apa ya? Perisik, kan? Jadi pengakap, jadi pengakap. Tengok malam tidur di Gua Sur, siang pergi dengar kalau ada orang cakap takut rahsia ataupun orang dah tahu Nabi dah bergerak keluar. Anaknya mengantar makanan Asma. Nampak tuan? Strategi. Dan tengok Sayyidina Abu Bakar, dia tak dalam menjaga kerahsiaan itu, dia suruh keluarganya saja. Sebab dia tahu kerahsiaan itu akan terjamin. Dia tak suruh orang lain. Dia suruh anak-anak dia. Strategi, kalau kita baca sirah hijrah ni penuh strategi daripada awal sampai habis. Soalan saya, apakah strategi yang diambil oleh Nabi, oleh Sayyidina Abu Bakar ini menunjukkan bahawa Nabi tidak yakin dengan pertolongan Allah? Apakah Nabi tidak yakin bahawa baginda akan dilindungi Allah sepanjang perjalanannya? Tidak akan dijejaskan oleh sesiapa pun, tidak akan diketahui oleh sesiapa pun. Adakah Nabi tidak yakin dengan perlindungan Allah? Ini bukan provokasi, tuan ya. Ini nak tanya je. Nak tanya sebab apa? Nak bagi panduan. Tidak. Tapi Nabi nak ajar kita ni, umat akhir zaman ni, kita umat Nabi ni, kena berstrategi. Kena ambil jalan, kena ikhtiar. Kena berperancangan. Nampak tak? Kena ada perancangan, kena ada pelaksanaan, kena ada pemantauan, kena ada penilaian di hujung itu, penilaian. Kan, postmortem. Itulah dia. Maka inilah yang sedang kita belajar daripada hijrah Nabi. Berstrategi. Kan? Bukan main serah, bukan bulat tawakal. Itu bukan tawakal. Maknanya Nabi menunjukkan kepada kita hakikat tawakal yang sebenar. Berstrategi, berperancangan, berhati-hati. Bukan bermaksud kita tidak yakin dengan janji Allah. Ambil vaksin, cocok vaksin 2 kali, kata kena 3 kali. Contoh. Bukan maksud kita takut vaksin, takut COVID, takut Allah. Ini masalah orang kita. Ke situ pula begini. Tapi kalau kita faham maksud hijrah ini, strategi hijrah yang Nabi tunjukkan, itulah dia sebenarnya. Jangan kita nak menunjukkan seolah-olah kita seorang yang beriman. Seolah-olah iman kita, ya, iman kita setebal apa tak tahulah, setinggi gunung, sebesar gunung agaknya. Seolah-olah begitu. Nampak tak tuan? Samalah juga macam SOP, MCO, PKP, PKPD, PKPB, fasa 1, fasa 2, PPN sekarang ni. Ini semua adalah strategi, ikhtiar. Jadi tak jadi, berkesan tak berkesan, berhasil tak berhasil, itu kerja siapa tuan-tuan? Itu kerja Allah.
Sama macam kita makan ubat juga. Apakah dengan kita makan ubat itu bermaksud kita tidak yakin dengan kuasa Allah? Apakah dengan tidak makan ubat itu bermaksud kita lebih iman, lebih bertawakal kepada Allah? Ini yang kita kena faham. Kalau makan ubat mencari kesembuhan itu menunjukkan kelemahan iman, menunjukkan kekurangan tawakal, Nabi tak sebut dalam hadis, tadawaw ya ibadallah fa innallaha lam yanzil da'an illa ma'ahu dawa'an aw shifaan illa al-haram. Nabi kata, berubatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, cari ubat. Kan? Sama ada ubat tu namanya vaksin ke, namanya apa ke, tak kisahlah nama apa pun, asalkan ubat untuk merawat, untuk mencegah, untuk mengurangkan, macam-macam lah yang namanya ubat. Kerana Tuhan tak jadikan penyakit melainkan ada bersamanya ubat, melainkan al-haram, sakit tua. Sakit tua tak ada ubat. Sampai masa sakit tua dia mati, tu je. Nampak tak tuan? Jadi sebab itu kita kena faham. Dan bila kita tak faham, kita jangan rasa kita lebih faham daripada orang lain. Terutama dalam hal-hal yang ada orang lebih dikhususkan kerjanya dalam hal itu. Dalam hal agama, siapa yang berhak untuk memberi pandangan dalam hal agama? Bukan kita. Kita tak berhak memberi pandangan dalam agama. Itu kerja ulama, kerja para mufti, itu kerja mereka. Kita hanya terima dan laksanakan. Bukan kita yang buat dasar, bukan kita yang buat fatwa, bukan. Mufti yang buat fatwa. Kan? Saya sebagai imam besar Masjid Putrajaya, bukan saya buat hukum. Saya tak, kerja saya bukan mengeluarkan hukum. Ya? Itu kerja mufti. Saya sendiri merujuk pada mufti. Ya? Itu nak kaitkan dengan senario hari ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tadi saya kata ada iman. Asas berhijrah ialah keimanan. Ya? Tujuan hijrah adalah untuk menyelamatkan iman, menjaga iman, memelihara iman. Berhijrah dengan meninggalkan larangan Allah kepada ketaatan kepada Allah. Berhijrah mesti ada mujahadah. Apa maksud mujahadah? Mesti ada pengembelingan usaha. Kerana dalam perkataan mujahadah itu ada pengembelingan usaha. Ada maksudnya pengorbanan. Ya? Ada maksudnya melakukan sesuatu, usaha lah tu. Kena ada usaha, kena ada pengorbanan. Ya? Apa yang nak dikorbankan, apa yang nak diusahakan. Allah kata bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwalihim wa anfusihim. Ini dua benda. Ya, yang dengannya kita berhijrah dan dengannya kita bermujahadah. Yang kita kena gembelingkan, yang kita kena usahakan dan kita kena korbankan. Bi amwalihim wa anfusihim. Amwalihim apa maksud tuan-tuan? Dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan dengan diri mereka. Harta dan diri. Dan Allah kata, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah kata Allah beli, Allah tukarkan. Maksud beli ni tukarkan. Daripada orang beriman, diri dan harta mereka Allah tukarkan dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan syurga Allah. Maknanya Allah dah beri kita, kurniakan kepada kita dua benda ni, dua modal ni. Dengan dua modal ni kita bermujahadah, kita gunakan, kita gembelingkan, kita korbankan untuk mendapat syurga Allah.
untuk berhijrah tadi, untuk menjaga iman tadi, ya, harta dan juga diri. Tuan-tuan tengok, keluar kat infak dana surah An-Nur ni apa? Untuk maksudnya pengorbanan dari sudut apa? Dari sudut harta. Kalau orang tak ada willing, tak ada kehendak, tak ada niat untuk berhijrah, untuk bermujahadah, bila dia tengok, dia dengar iklan keluar infak dana surau An-Nur ni, agak-agak dia sanggup tak nak keluarkan duit dia, kalau dia tak faham maksud ayat tadi tu. Tuan-tuan, diri kita ni milik siapa? Milik Allah. Allah punya. Sepanjang COVID ni, berapa ramai kawan-kawan kita yang kita kenal, jiran kita mungkin, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, ibu ayah kita yang meninggal kerana COVID. Maknanya manusia ni tetap mati. Dan kita sangat hampir dengan kematian. Kalau kita tak hampir kematian, kepada kematian pun, kematian tu akan datang menghampiri kita. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sungguhnya dia akan mendapatkan kamu. Tak payah lari, tuan-tuan. Manusia tetap akan mati, diri kita tetap akan habis, nyawa kita tetap akan tercabut, asbab COVID atau asbab lain-lain penyakit. Sebenarnya orang mati kerana kencing manis, lemah jantung, darah tinggi lebih ramai daripada COVID sebenarnya. Kan, betul tak? Cuma sebab COVID datang dalam keadaan yang begini, keadaannya orang kata mengejutkan, menggemparkan, itu sahaja. Kerana diri kita ni adalah milik Allah. Allah pinjamkan diri ini kepada kita supaya kita gunakan diri ini untuk berhijrah, untuk bermujahadah, supaya dengan diri ini kita akan dapat syurga Allah. Tuan-tuan bayangkan, tuan. Ya. Maknanya diri kita ni pinjaman, Allah Ta'ala bagi pinjam. Tapi dengan pinjaman yang Allah beri ni, kita akan dapat sesuatu yang lebih kekal, yang lebih hebat daripada diri ini, iaitu syurga Allah. Dengan apa? Dengan hijrah. Dengan apa? Dengan jihad tadi. Ya. Dengan tadi diri dan juga harta. Harta juga milik Allah. Ada ke benda-benda, ada ke sesuatu harta ni milik kita sebenar-benarnya, tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Ya. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah kata, dan infakkanlah sebahagian daripada harta yang Allah jadikan kamu, wahai manusia, mustakhlafin, dipertanggungjawabkan untuk mentadbirnya. Apa dia? Harta. Mana pinjam, Allah Ta'ala pinjam ke kita, suruh uruskan harta kita ni seperti mana Allah kehendaki. Kan? Dan dalam konteks ini kita kena bermujahadah, berkorban, berhijrah dengan harta kita dan diri kita. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak cakap macam mana, nak gambarkan, ya, macam mana harta kita dan diri kita ni bukan milik kita, tuan-tuan. Dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pun tidak dimiliki, maksudnya kalau kita pun milik Allah, apatah lagi orang-orang sekeliling kita, anak-anak kita, suami isteri kita, pasangan hidup kita, semuanya Allah punya. Maka dengan iman kita, dengan hijrah kita, dengan mujahadah kita, dengan harta kita, dengan diri kita, maka kita akan faham bahawa, ya, kita ada sesuatu yang lebih besar daripada ini semua. Ya. Yang lebih
besar daripada ini semua. Bukan apa nama, bukan sedar-sedar lah kata orang ni 9 kan, bukan sedar-sedar, ada sebab dan ada tujuan dia kan. Allahu Akbar. Dan bila kita tengok dalam peristiwa hijrah juga kan, banyak sangat lah. Kalau nak sentuh bab apa nama pengajaran hijrah ni terlampau banyak. Antara yang besar lah, kita ambil yang besar kan, macam mana Nabi SAW nak tunjukkan kita betapa pentingnya institusi rumah Allah ni, masjid ni kan, ya, pentingnya institusi masjid ni. Dan Nabi telah buktikan, dan kita pun dah tahu. Kita pun dah cerita hijrah ni bukan tahun ni je kita cerita, tiap-tiap tahun kita cerita bagaimana masjid tu menjadi jantung dalam satu masyarakat. Hari ni kita dah masuk fasa ke berapa tak tahulah ni, sebenarnya masih fasa 1 lagi kan. Dah semalam dah dapat kebenaran untuk ramaikan sikit jemaah siapa yang dah habis yang dah sempurna vaksin lengkap 14 hari lepas dos kedua boleh datang masjid kan, dengan bilangan tertentu. Ada masjid 30, ada masjid 50. Tak apalah kan, ya. Jalan tak, maksudnya kita teruskan. Dan kita maksudnya hikmah antara hikmah apa nama pandemik ni juga, kita tengok macam mana orang kita semakin, orang kata, melihat fungsi masjid itu dengan apa sudut pandang yang lebih baik. Dan alhamdulillah saya tengok banyak masjid yang telah melaksanakan pengimarahannya, pendidikannya macam kelas-kelas ini secara online kan. Yang paling saya kagum melihat kemasyarakatannya, maknanya berkhidmat kepada masyarakat, maknanya fungsi masjid dan surau untuk menyantuni mereka yang terkesan dengan COVID ni. Masya Allah, banyak surau, banyak masjid yang buat, kumpulkan dana, buat gerobok rezeki ke apa nama ke, tak kisahlah apa-apa nama pun, bagi bantuan kepada ahli karya. Ahli karya kita kena jaga dulu tuan-tuan. Jangan bising dekat orang lain. Ahli karya kita, anak-anak buah kita dulu, jaga dulu. Jangan ada yang sampai keputusan makanan, yang ada yang kebuluran sebab COVID ni. Kalau kata surah An-Nur ni, tolong cari orang-orang susah sekeliling kita ni. Ketua-ketua kampung, AJK taman, tolong berfungsi. Jadikan surau masjid kita sebagai pusat untuk kita kumpulkan bantuan-bantuan yang kita apa namanya, kita bantu. Macam masjid saya, di masjid karya saya ni, kita bagi voucher. Kita bagi voucher, dan dengan voucher itu mereka boleh pergi ke kedai-kedai yang joint venture dengan masjid. Mereka boleh beli ayam, boleh beli, maksudnya makanan basah kan, sebab biasanya kalau bantuan ni bagi makanan kering. Jadi kalau makanan kering nanti, kalau macam beras kan, orang ni bagi beras, maksudnya penuh beras. Kita tak nak macam tu. Kita nak supaya dia boleh guna duit ni untuk beli keperluan dia. So kita pakat dengan kedai. Dia nak beli ayam, dia beli ayam, nak beli ikan, beli ikan, nak beli beras. Itu keperluan dia. Alhamdulillah, kita dah buat sekali, kita nak buat lagi. Kumpulkan duit, kumpulkan dana. Ini saya tengok hikmah. So masjid kita, surau kita dah berfungsi dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar tempat semayang, bukan sekadar tempat mengaji kuliah, tetapi juga sebagai markas dan pusat untuk membantu masyarakat. Dan ini telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Dan Nabi sendiri telah turun sama membantu para sahabat untuk membina Masjid An-Nabawi Asy-Syarif yang telah yang sedang ditutup sekarang ni lah, sikit lah kan. Tak ramai yang dapat pergi. Mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kita, dapat kita pergi ke sana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin rahmati Allah, saya tak nak panjang, kita pun dah 8:44 45 ni. Yang cukuplah sekadar itu. Maka saya kata tadi, iman, asas hijrah itu ialah iman. Tujuan hijrah adalah untuk menyelamatkan iman, memelihara iman, menjaga iman. Maka dengan itu kita berhijrah.
Dalam arti kata kita meninggalkan maksiat dan menuju kepada taat. Jalannya, caranya ialah dengan bermujahadah, dengan berkorban, berusaha bersungguh-sungguh, istiqamah, tidak berhenti-henti, menggunakan dua nikmat yang Allah Ta'ala beri, iaitu harta kita dan juga diri kita. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan kita akan beroleh syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana syurga yang Allah berikan kepada golongan muhajirin dan golongan ansar yang telah lahir daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu saja aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.